Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat-sahabat. Okey, kali ini saya nak share dengan sahabat-sahabat tentang bagaimana cara untuk memancing udang lah, set untuk mancing udang. Kita kalau orang yang mula-mula baru nak belajar mancing udang, apa set yang perlu dia belilah untuk mancing udang. Kaedah untuk memilih joran, reel, ini mesin lah, mesin mancing, rod, ini joran, batu ladung, kekili dan juga peralatan tu lah, saya boleh batu kail semula. Okey, untuk sahabat-sahabat yang baru mula berjinak untuk mancing udang, disarankan sahabat-sahabat mancing menggunakan rod yang murah lah, beli set yang murah, jangan beli mahal. Dan juga kaedah memilih rod tu yang paling penting. Rod juga memainkan peranan penting untuk kita fight dengan udang. Masa kita dapat udang tu, kita strike, rod peranan paling penting, rod dan reel. Kalau rod keras, udang mudah rabut dan mudah lucut lah, mudah lucut daripada batu kail. Kalau rod yang lembut, senang kita nak layan udang kalah kan, udang supaya tak mudah lucut lah. Lagi baik lifting dia, lagi bagus lah, dan mestilah lembut lah. Biasa rod yang baik untuk digunakan untuk mancing udang galah, spek dia 2 hingga 6 lap. Kalau nak keras lagi sikit, cari yang 2 hingga 8 lap. Lap ni lebih kurang kalau biasa orang panggil pound lah, 2 hingga 6 pound ataupun 2 hingga 8 pound. Ini spek dia, tengok sama-sama. Ini rod yang saya guna. Ini graphite punya rod. Dia buatan dengan menggunakan graphite buatan rod ni lah. Ada yang guna fiberglass. Okey. Ini jenama rod ni, nama dia Sauga Liang. Nampak Sauga Liang. Lepas tu tengok line dia 2 hingga 6 lap, 2 hingga 6 pound lah. Maksudnya kekuatan rod tu lah. Ni buatan Cina, nampak? Buatan Cina. Dia biasa ni spek UL. Spek UL ni 2 pieces dan dia punya lifting pun okey lah, pasal dia graphite. Lifting ni maksudnya bila udang terik, dia senang tunduk, lepas tu dia mantul balik. Itu nama lifting. Okey, untuk reel pula. Untuk reel, kalau untuk orang baru mula-mula nak belajar mancing udang, pakai reel yang murah tak apa boleh. Janji dia punya drag tu senang nak main. Banyak yang reel murah jenis macam Pioneer, Shimano FX pun ada Macam saya, pasal saya ni peminat Daiwa, jadi saya menggunakan brand Daiwa lah. Ini Daiwa RX-LT 1000 ni mesin. Saiz dia 1000 lah. 1000. Kalau sekarang ni banyak keluaran rod untuk mancing udang galah. Saiz 500 ada, 800 ada, 1000, paling besar 2000 lah. Lebih daripada tu bukan tak boleh, tapi berat kita nak layan udang. Dia tak berapa syok lah kalau sampai 4000 besar. Tapi ada juga spek yang besar 4000 tapi mesin dia kecil, boleh lah. Tujuan ni supaya kita tak penat lah. Kalau mesin kecil ni ringan. Terus kita kadang-kadang main mancing udang galah ni, kita pakai sampai 4-5 rod kan. Jadi bila banyak, penat kita nak check sesuatu, kita nak bawa ke sana ke sini pun penat lah, berat. Kalau kecil macam ni 1000, dia ringan Macam saya suka Daiwa ni pasal dia anti reverse. Mesin ni dia anti reverse. Maksudnya dia tak boleh ke belakang lah. Dia nak kena buka bell arm dia, kena buka, barulah boleh keluarkan tali. Ada setengah mesin dia ada reverse, ada lock. Yang macam ni tak ada, dia lock saja. Dia anti reverse. Macam ni dia anti reverse, dia lock, dia betul lock je lah. Maksudnya dia tak ada reverse. Ada setengah mesin dia boleh reverse, dia boleh lock. Tapi yang ni tak ada. Sebab tu saya suka yang ni. Sebab saya dulu sebelum pakai yang ada reverse punya, dia cepat rosak. Anti-reverse ni biasanya dia tahan lah. Lepas tu bearing dia pun sedap, dia ringan. Lepas tu material dia pun okey lah. Dia LT, light. Maksudnya light punya spek lah.
ringan. Barat apa dia punya buatan dia pun ringan. Ini grafit dia ringan ni joran ni. Lepas tu batu ladung. Okey, nampak ni. Saya punya batu ladung saya senam. Kenapa saya suka pakai batu panjang? Tujuan batu panjang ni kalau kita main dekat reba-reba, susah nak sangkut lah senang cerita kalau dia sangkut ke celah-celah dahan ke apa, senang keluar dia pasal dia bulat, dia manjang kan. Kalau dia bulat, dia termasuk ke dalam celah-celah dahan, kita nak tarik dia biasa dia macam gini contoh macam dia jatuh kat dahan dia macam gini. Dia kalau bulat dia tersekat. Tapi kalau panjang dia senang lah. Dia itu tujuan. Satu lagi, tujuan dia bila kita pakai perambut panjang, kita baling, dia jadi macam straw tau. Jadi perambut yang kita panjang tu, dia tak berbelit ke tali utama ni tali kan. Contoh tali, ni perambut. Contoh perambut Okey Tujuan batu ladung ni panjang, masa dia nak jatuh dalam air tu, dia jadi macam straw panjang dia jadi renggang itu nampak Kalau bulat dia batu dia pendek segini je, panjang dia jadi macam straw lah. Supaya masa dia jatuh tu dia renggang lagi ni, supaya perambut ni tadi, ni perambut bertekai ni, dia tak berbelit ke tali utama. Itu tujuan dia. Kalau nanti biasanya kadang-kadang setengah orang dia bila baling, ni perambut dia berbelit gini berbelit. Jadi bila berbelit, yang udang tak makan bila belit macam ni, dia naik ke atas kan. Udang payah nak makan lah. Kalau makan pun rabut tak kena. Itu sebab dia. Okey, lagi saya ada pakai manik macam manik ni dia macam dia getah tau. Kalau dia gelap dia bercahaya lah. Ini tujuan dia bukan untuk menarik udang sebenarnya, bukan untuk tarikkan supaya udang nak makan. Tujuan dia ni supaya batu ladung ni tak berlaga dengan kekili punya belakang ni. Kekili punya belakang ni, nampak ni bulat ni kan. Kekili punya lubang ni, kalau dia berlaga, dia akan termasuk ke dalam lubang batu ni kan. Lubang batu ni dia akan tersekat. Bila tersekat, batu ladung dia tak main dia tak macam gini lah. Dia tak main ke tali, dia tak naik turun. Jadi bila udang makan, dia terik, dia rasa berat, dia akan lepas balik. Tapi kalau macam ni dia rasa ringan sikit, pasal dia tarik joran, dia bukan tarik batu itulah tujuan dia Satu lagi, bila kekili ni termasuk ke dalam batu ni, kekili ni akan kemik dan batu ni pun lubang dia akan rosak lah. Bila rosak jadi tajam, dia akan bergeser dengan tali utama ni, main line. Bila geser dengan main line, lama-lama main line ni akan luka dan boleh putus tali utama. Kadang kita tak perasan, bila dah luka, kita mulai kena udang sador, udang besar kan. Kita lain-lain paksa-paksa putus. Sayang lah kena udang. Dah lah udang nak dapat susah kan. Lepas tu bila dah dapat, kena strike dengan layan, putus pula. Bila putus tu lagi galat galat lagi, macam tak senang tidur boleh termimpi-mimpi. Okey, untuk pemilihan tali pula, tali main line ni utama, sahabat-sahabat kena cari tali yang 15 lap lah, 15 lap ataupun 20 lap paling baik lah. Nak lagi besar dia punya pound dia, lap dia boleh juga, cumanya kena cari yang halus. Lagi halus ni lagi baik. Biar dia halus, tali dia halus dan lap dia tinggi. Jangan tali perambut lebih tebal lebih tebal ataupun lebih besar dia punya lap daripada tali utama. Tujuan dia apa? Sebab apa? Bila tali utama ni 10 lap, tali perambut 15 lap. Yang menjadi masalahnya macam itu biasanya, bila berlaku sangkut, kita tarik, tali utama akan putus dulu. Sebab tali utama dia lagi halus pasal tali perambut dia kasar. Dia 15 lap kan. So 15 lap kekuatan dia lagi kuat daripada 10 lap. Jadi sahabat-sahabat kena cari tali utama mesti nak lagi besar daripada tali perambut.
Contoh sahabat-sahabat guna tali pengrambut 20 lap. Jadi tali utama sahabat-sahabat kena beli tali 25 lap lah. Maksudnya dia lagi mainline lebih besar, lebih kasar daripada pengrambut. Macam saya menggunakan tali Dupont Dupont 8 lap. Dia dah keras lah tu, tali tu dah cukup keras. Jadi saya guna mainline saya 15 lap dan tali halus. Tujuan halus ni untuk apa? Supaya kita guna batu yang kecil sudah cukup untuk dia jejak ke dasar. Contoh kalau air arus deras, biasa kadang-kadang orang kena pakai sambil batu nombor 7, nombor 8 baru boleh jejak kalau tempat tu dalam lagi pula kan. Tapi kalau tali halus macam saya dari 15 lap ni, diameter tali ni halus. Diameter tali ni halus. Tujuan saya menggunakan mainline yang halus, diameter halus, supaya saya tidak perlu menggunakan batu ladu yang kasar untuk saya memancing udang galah. Untuk saya mancing lah. Apabila arus laju, saya tak perlu tukar batu ladu yang besar. Sebab bila batu ladu kita halus, tali kita kasar. Apabila tali kita kasar, batu ladu kita halus, ini menjadi punca umpan akan terapung lah, tak jejak, batu ladung tak jejak ke dasar. Itu punca dia. Pasal tali, bila tali kasar, batu ladung halus, batu ladung akan terangkat lah. Batu ladung tak jejak ke dasar, menjadikan punca udang galah tak makan umpan kita. Itu salah satu faktor lah. Jadi sebab tu saya suka menggunakan mainline yang halus, diameter dia. Jadi batu ladung saya saiz 6 sudah cukup untuk saya menoga untuk mancing di kawasan yang arus deras dan dalam. Itu tujuan dia. Okey, sampai situ saja video saya kali ini. Apa info yang saya boleh kongsi untuk sahabat-sahabat yang baru mula berjinak-jinak untuk mancing udang galah. Boleh saya bagi sedikit info dan ilmu dalam video kali ini. Sebab banyak sahabat-sahabat saya punya expert dan dia punya set mancing semua lagi advance lah, lagi mahal. Kalau sahabat-sahabat ada punya duit lebih, boleh cari rod yang lebih baik, lifting pun baik dan mesin yang lagi baik. Saya cuma kongsi ilmu bagi sahabat-sahabat yang baru bermula nak berjinak-jinak mancing udang galah dan pada kos yang berpatutan lah. Okey, sampai situ saja sahabat-sahabat video kali ini. Mana sahabat yang belum subscribe channel saya, mohon subscribe channel saya sahabat-sahabat. Okey, sampai situ sajalah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.